Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini saya nak ulas kepada anda semua bahawa Anwar Ibrahim akan kekal sebagai Perdana Menteri sehingga akhir penggal ini. Sebelum kita teruskan ulasan hangat ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian, ramai orang yang kononnya menjangkakan, termasuk hati awam, meramalkan Anwar Ibrahim akan tumbang pada bila-bila masa. Namun demikian, sebagai penganalisis politik bebas, saya menjangkakan perkara itu tidak akan berlaku. Mustahil untuk Anwar Ibrahim tumbang di tengah jalan untuk kali ini. Meskipun ada yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim bakal tumbang, termasuk hati awam. Ada beberapa hal kenapa saya tidak bersetuju dengan pendapat tersebut. Pertama sekali, kerana Anwar Ibrahim kini memiliki kali pertama sejak 2018, bukan sebelum ini. Inilah kali pertama seorang Perdana Menteri mendapat sokongan majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Daripada 23 bilangan ahli Dewan Parlimen atau Dewan Rakyat, ahli Parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, hanya 29 daripadanya datang daripada Barisan Nasional. Mereka mengandaikan Anwar Ibrahim akan tumbang pada pertengahan jalan penggal perkhidmatan beliau. Mereka menjangkakan kerana mungkin Barisan Nasional akan menarik sokongan daripada menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Secara pribadi, saya memikirkan itu perkara yang hampir mustahil dilakukan oleh Zahid Hamidi. Kerana saya mengambil contoh yang telah berlaku di Sabah. Langkah Kinabalu yang anda pasti tahu melibatkan Safi Afdal dan Bung Mukhtar tidak berjaya. Akhirnya kita tahu yang kerugian besar adalah Bung Mukhtar Radin, bukannya Safi Afdal, tetapi Bung Mukhtar. Dari seorang timbalan Ketua Menteri Sabah, daripada seorang Menteri Kerja Raya di Sabah, akhirnya sekarang ini hanya tinggal ahli parlimen dan hanya tinggal ahli Dewan Undangan Negeri. Biasa saja. Kerana kesilapan mereka membuat langkah Kinabalu. Disangka boleh berjaya, tetapi akhirnya tumbang di tengah jalan kerana tidak mendapat sokongan. Jadi, saya memikirkan perkara itu kalau diulang oleh Barisan Nasional di peringkat Putrajaya, saya fikir ianya akan berulang lagi langkah Kinabalu 2.0 yang gagal, yang mana tidak mendapat sokongan ahli Dewan Undangan Negeri Sabah. Bagi di Persekutuan pula, kalau Zahid Hamidi cuba merancang untuk menarik sokongan kepada Anwar Ibrahim kerana kes Najib dan kes beliau sendiri, kerana kita tahu hari ini telah dilaporkan bahawa Zahid Hamidi mengemukakan permohonan untuk pembatalan kes beliau. Jadi, ada orang kata ini mungkin satu ugatan baru, ada orang kata mungkin ini satu cabaran baru buat Anwar Ibrahim dalam mempertahankan kerajaan perpaduan. Tetapi pada pendapat saya, ianya tidak akan mempengaruhi kerajaan perpaduan yang dipimpin Anwar Ibrahim. Hal ini kerana selain daripada ulasan saya tadi, alasan saya bahawa Zahid Hamidi tidak mahu berulangnya pengalaman Bung Mukhtar Radin yang mana kehilangan jawatan. Kalau saya fikir kalaulah Zahid Hamidi merancang untuk melakukan langkah menarik sokongan itu, saya fikir beliau sedang menggadaikan, merisikokan jawatan timbalan Perdana Menteri yang mana diperoleh oleh beliau, meskipun mereka adalah orang yang sedikit kerusi di Dewan Parlimen. Bukankah satu perkara yang amat merugikan kepada Zahid sekiranya beliau cuba merisikokan jawatan tersebut? Ditambah pula, Zahid nak gabung dengan siapa? Takkanlah nak gabung dengan Perikatan Nasional. Kerana sebelum ini Muhyiddin Yassin pun berulang kali mengecam gabungan Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim. Takkanlah Muhyiddin nak pula meludah ke langit terkena muka sendiri yang selama ini cuba mengejek
gabungan Anwar Ibrahim dengan Zahid Hamidi. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, saya memikirkan Perikatan Nasional tidak akan menerima Barisan Nasional kecualilah mereka sanggup untuk meludah ke langit kena muka sendiri. Itu kalau mereka sanggup. Selain daripada itu, saya pikir Zahid Hamidi juga sedang mempertimbangkan kalau tiada sokongan daripada parti Blok Borneo. Sebelum kita teruskan, apa pendapat kamu? Adakah Blok Borneo akan menyokong Zahid Hamidi sekiranya beliau menarik sokongan daripada kepimpinan Anwar Ibrahim? Sila tinggalkan komen. Tapi kalau kamu tanya pada saya, Anda tanya kepada saya tidak setuju. Karena setakat ini, setelah beberapa orang Perdana Menteri, selepas 9 orang Perdana Menteri, dan ini adalah Perdana Menteri yang pertama paling banyak meluluskan perjanjian ME 63 Sabah Sarawak dengan Melaya. Ini menunjukkan bahwa Anwar Ibrahim telah berjaya memikat Blok Borneo. Amat mustahil dan amat susah kita terima kalau tiba-tiba GPS dan GRS berpaling tada. Tiada alasan GPS dan GRS berpaling tada untuk menyertai mana-mana gabungan yang lain. Karena keistimewaan sudah diperoleh oleh GRS dan GPS. Dengan kata lain, apalagi yang mereka boleh peroleh daripada gabungan yang lain. Sarawak sudah dapat timbalan Perdana Menteri. Nak dapat apa lagi? Takkanlah pula GPS ditawarkan jawatan Perdana Menteri pula. Takkan Perikatan Nasional atau Barisan Nasional serahkan jawatan Perdana Menteri pula. Kalau hanya tawarannya sekadar timbalan Perdana Menteri, apa bezanya sekarang? Itu sebab saya kata mustahil GPS berpaling tada. Selain daripada itu, kita juga masih ingat bahwa Blok Borneo, Sabah dan Sarawak menyokong penuh pimpinan Anwar Ibrahim dan mereka telah pun berjanji untuk terus menyokong kerajaan perpaduan ini. Saudara-saudara sekalian, di samping itu, apa yang menariknya ialah kedua-dua gabungan Blok GRS dan GPS ini sudah pun ada persefahaman yang amat erat dengan Anwar Ibrahim. Kalau di Sabah, kita pun tahu betapa Anwar Ibrahim ambil berat terhadap kepimpinan di Sabah. Itulah pendapat saya, Anwar Ibrahim akan terus memimpin negara ini sehingga selesai penggal. Tidak mungkin akan tumbang di tengah jalan. Apapun alasan Anda, yang pastinya itu hanya tinggal hayalan dan impian semata-mata. Tunggulah nanti pilihan raya, barulah Anda tumbangkan. Jangan coba-coba lagi membuat langkah-langkah Sheraton, langkah Sheraton, langkah Kinabalu, langkah entah apa langkah lagi. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.